أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan, yang ditetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, saya menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu belum-belumlah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisih padanya. Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah, hanya sahaja Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat. Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingi diri kepada mereka Yahudi dan Nasrani, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umat Islam, atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisinya terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya. Dan telah-telah kaum munafik itu menjadikan orang-orang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dengan bersungguh-sungguh sumpahnya, bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu? Telah gugurlah amal-amal mereka, lalu menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Ma'idah pada ayat yang ke-48 sehinggalah ayat yang ke-53. Surah yang kelima pada juzuk yang ke-6. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana sejarah kitab Taurat dan juga sejarah kitab Injil dan hukuman yang terkandung padanya serta peranan yang dimainkan oleh Taurat dan Injil, serta penyelewengan yang dilakukan oleh setiap kelompok dan golongan para pendeta yang tidak menjaga amanah Allah Ta'ala. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan dengan segala wahyu Allah bukan menjadi perlembagaan yang menjadi sandaran hukum oleh semua para nabi yang diutuskan pada zaman itu. Dan juga para Rabbaniyin dan juga para ahbab yang benar-benar menjaga kitab Allah tersebut sehingga berlaku penyelewengan. Maka Allah Ta'ala menyebut pula pada
ayat yang berikutnya ialah tentang Al-Quran yang diturunkan. Dia cerita tentang Taurat, bagaimana permulaannya dan bagaimana kesudahannya. Dia cerita tentang Injil, bagaimana peranannya, fungsinya kepada umat manusia dan bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Maka kali ini Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami turunkan, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran ini dengan sebenar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab dahulu yang diturunkan, wa muhaiminan alaih, dan sebagai penghukum muktamad, artinya menasahkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran diturunkan bagi membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Jadi kalau tidak kerana Al-Quran, maka kita tidak mengetahui akan adanya Taurat, adanya Injil. Dan kita juga tidak akan tahu penyelewengan yang dilakukan. Maka turun Al-Quran kepada Nabi SAW dengan sebenar, yang membenarkan kitab-kitab dahulu yang diturunkan dan menjadi muhaiminan. Muhaiminan, kata ulama, ialah sebagai pemerhati, sebagai penjaga kepada kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai saksi kepada kitab yang sebenar yang diturunkan, hukum sebenar yang diturunkan, bukan sebagaimana yang diselewengkan dan bukan sebagaimana yang diamalkan oleh mereka. Fahkum bainahum bima anzalallah. Kerana itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu senantiasa menjadikan Al-Quran ini perlembagaan sebagai peraturan dan undang-undang. Berhukumlah dengannya, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau sekiranya dahulu orang-orang Yahudi diperintahkan berhukum dengan Taurat, lalu mereka gagal. Orang-orang Kristian diminta berhukum dengan kitab Injil, lalu mereka gagal. Maka Allah Ta'ala menyuruh dan memerintah Nabi SAW bagi melaksanakan undang-undang yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mengingatkan baginda SAW, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Kerana kitab-kitab terdahulu diseleweng sebab ikut hawa nafsu. Sama ada hawa nafsu di kalangan kerana mencari redha, mencari kedudukan di sisi orang tertentu. Maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ikut hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang daripada Tuhan kamu. Berhubung dengan ayat ini, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Usaid, ini orang-orang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya, Syas bin Qis, mereka berkata, kita jumpa Nabi Muhammad, kita nak tes agama dia. Lalu mereka datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kamu mengetahui kami ialah pemimpin-pemimpin Yahudi. Kami ni pendeta, ulama Yahudi, orang paling mulia, orang yang menjadi ikon dan contoh kepada Yahudi-Yahudi yang di belakang kami. Wa anna in ittaba'naka ittaba'atna Yahud. Kalau kami ikut kamu wahai Muhammad, maka Yahudi pun akan ikut kamu. Sebab kami ni orang berpengaruh. Kami ni bos-bos, ketua-ketua, ikon-ikon mereka. Ini taba'naka, kalau kami menjadi pengikut kamu wahai Muhammad, maka ittaba'na Yahud, maka Yahudi akan ikut kami. Ittaba'atna Yahud walam yukhalifuna, dan mereka tak akan sanggah kami. Wa anna bainana wa baina qaumina khusumah. Baik, sekarang wahai Muhammad, kami berbalah dengan satu kaum. Fanuhakimuhum ilaika, maka kami nak jadikan kamu sebagai hakim. Fataqdi lana alaihim, kamu kena sokong kami. Kami ada musuh ni, jadi kami akan lantik kamu sebagai hakim. Nanti kami cakaplah puak-puak yang gaduh dengan kami. Tapi dengan syarat, kamu mesti menyembelahi kami. Wa nu'minu bika, kalau kamu menyembelahi kami, kami akan beriman denganmu. Sebagai tawaran supaya memenangkan Yahudi dalam perselisihan mereka dengan kaum lain. Fa'aba dhalik, maka Nabi kata tidak.
Bukan begitu cara mengikut wahyu. Maka turun ayat ini, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Wahai Muhammad, berhukumlah dengan hukum Allah, jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Tuan-tuan, inilah sejarah bagaimana kita diselewengkan. Ketika mana ada seorang raja, dia bertemu dengan para pendeta Kristian. Maka dia berkata, aku akan ikut agama Kristian dan aku akan bertanggungjawab menyebarkan Kristian dengan syarat. Beberapa hukum-hukum dalam agama Kristian itu dalam kitab Injil mesti dibuang. Maka antara dibuang ialah hukum bersunat, berkhitan. Tahu khitan ini ialah syariat lama. Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim lagi. Ikhtatana Ibrahim wa huwa 80 sanatan. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan ketika mana usianya 80 tahun. Nabi Ibrahim AS yang pertama melakukan khitan sebagai satu syariat. Maka terus menjadi hukum kepada semua dalam Taurat, dalam Injil, kepada agama Samawi. Lalu oleh kerana raja Kristian ini takut nak bersunat, maka dia kata, aku boleh jadi penyebar Kristian dengan syarat buang hukum tadi. Lalu orang Kristian membuang hukum tersebut. Maka bila mana dibuang, raja ini membantu Kristian menyebarkan Kristian. Bukan membunuh pesaingnya. Ketika itu Islam belum muncul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW belum diutuskan. Lalu bersaing dengan Yahudi. Bagaimana cara untuk membunuh Yahudi? Maka mana-mana lelaki yang bersunat, dia tahu itu orang Yahudi. Maka mereka dibunuh. Mereka ditangkap. Demikian setiap agama sanggup berkompromi hukum hakam demi menyebarkan agama. Tapi bila datang Islam, tak ada. Islam tak akan berkompromi hukum hakam hanya kerana hendak memenuhi selera manusia. Hanya kerana hendak memenuhi selera sebahagian pihak. Walaupun ditawarkan untuk beriman. Jadi kalau datang raja-raja tertentu, boleh kami akan tolong sebarkan Islam dengan syarat gugurkan ayat jihad. Islam tak akan gugurkan. Dengan syarat gugurkan tentang bab solat. Solat kami tak nak, 5 waktu, jangan. Maka kami satu dunia akan terima Islam. Jawapan tak payah. Tak terima Islam pun kami tak kisah. Sebab itu amanahnya Nabi SAW menjaga hukum. Dan demikian sifat ini dia peringatkan kepada umatnya untuk menjaga hukum. Dan demikian janji Allah untuk memelihara Al-Quran daripada diubah. Jadi kita dah tahu sebab apa Taurat dan Injil mudah diubah. Sebab kerana mereka nak cari redha manusia, redha orang kaya, redha orang berkuasa. Untuk mereka berkompromi dalam banyak hukum hakam, akhirnya satu persatu hukum hilang. Termasuk hukum rejam. Termasuklah hukum potong tangan, hukum jinayah. Termasuklah hukum yang berkait dengan berkhitan yang saya sebutkan tadi. Maka ini sebab turun ayat. Kemudian Allah menyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu kami jadikan bagi mereka ada syariatnya dan ada jalannya dalam memahami agama, dalam melaksanakan agama. Dan ini menunjukkan bahawa setiap umat ada wahyu yang diturunkan bagi mengajar kepada mereka hukum hakam yang sesuai pada zaman mereka. Sebagaimana bila datang zaman kita, yakni ketika mana diturunkan Al-Quran, maka hukum hakamnya bersesuaian dengan umat waktu itu sehingga hari kiamat. Kerana itu Allah menyatakan bahawa likullin ja'alna, setiap umat itu. Ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ada syariatnya, maka ada jalannya. Walau sya'allahu, kalau Allah kehendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Allah boleh jadikan kita umat yang satu, syariat sama. Syariat semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Boleh je Allah buat. Kita tahu syariat Nabi Adam boleh berkahwin adik-beradik tapi berlainan perut. Yang ni berlainan kembar. Boleh. Syariat Nabi-Nabi terdahulu tentang hukum hakam berkahwin. Ada yang perkahwinan tanpa ada batasan bilangan. Sebagaimana syariat Nabi Allah Musa AS. Sehingga Nabi Daud berkahwin sehingga 100 orang. Demikian Nabi Allah Sulaiman. Ya boleh kami jadikan satu syariat. Tetapi setiap syariat sesuai dengan zaman dia.
Ketika mana syariat perkahwinan sebagai contoh yang berlaku pada zaman Nabi Adam, kan itu sahaja manusia yang cuma berpunca daripada Hawa, tak ada yang lain. Maka sebab itu syariat perkahwinan adik-beradik. Pada zaman Nabi Musa, ramai orang lelaki dibunuh kerana ketakutan Fir'aun. Bimbang kuasanya akan jatuh, maka dibunuh anak lelaki. Maka perempuan ramai. Maka syariat Nabi Musa boleh berkahwin ramai. Demi menjaga hak wanita. Bila syariat zaman Nabi Isa, banyak berlaku peperangan. Pada zaman syariat Nabi Isa AS, tidak dibenarkan berkahwin ramai. Kenapa jumlah lelaki dan perempuan hampir seimbang? Maka datang syariat kita, maka dia benarkan berkahwin 4. Tidak boleh lebih pada tu. Maka setiap zaman ada syariat yang bersesuaian. Syariat dulu, harta pusaka, harta ghanimah tidak boleh diambil. Dihimpunkan, kemudian dibakar oleh api. Sebagaimana zaman Nabi Allah Yusha' bin Nun AS, ketika menang memasuki Baitul Maqdis, maka harta kelompok Kan'aniyun yang tinggal di Palestin dihimpunkan di satu tempat. Tiba-tiba api yang patut membakarnya tak turun. Maka Nabi Yusha' mengetahui ada seorang pengkhianat. Maka dibai'ah bagi setiap kabilah. Tangan ketua kabilah yang melekat, maka dipanggil kabilah tadi untuk berbai'ah seorang demi seorang. Mana yang melekat, maka itulah orangnya. Maka beberapa orang melekat tangannya dengan Nabi Yusha' bin Nun. Maka Yusha' bin Nun mengingatkan mereka tentang harta yang mereka curi, harta rampasan perang. Lalu dipulangkan, akhirnya api pun turun membakarnya. Kenapa dahulu ghanimah diharamkan? Sebab umat dahulu terlalu cintakan harta. Terlalu sayang pada harta. Sehingga harta lebih utama, maka Allah Ta'ala nak buang kecintaan tadi. Kerana umat dulu bila mereka menang, senang je Allah beri pertolongan. Senang. Mereka cuma buat je, maka jalan. Ia berbeza dengan umat Islam. Allah Ta'ala tak beri kemenangan mudah pada umat Islam. Mereka berperang dengan sungguh-sungguh. Orang Yahudi mereka perang part time je boleh menang. Kerana Allah beri pertolongan, kerana sifat mengada-ngada mereka. Tetapi orang beriman, mereka bersungguh-sungguh berjuang sehingga beroleh kemenangan, maka dihalalkan bagi mereka ghanimah. Dan dalam hati mereka tak ada cinta pada harta. Mereka nak syahid lebih pada segala-galanya. Tapi bila menang, maka ambillah ghanimah. Tetapi bila mana mereka masuk perang, yang mereka fikirkan ialah mati syahid. Orang Yahudi bila masuk perang, yang mereka fikir hidup. Orang Islam bila masuk perang, mereka fikir mati. Yakni mereka cintakan mati. Sebab itu seorang panglima tentera Islam bertemu dengan Panglima Rostam. Lalu berkata, kami membawa umat yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Yang nak perang dengan kamu ini ialah satu umat yang cintakan kematian sebagaimana kamu cinta hidup. Maka Panglima Rostam mengetahui dia akan kalah. Kerana dia membawa tentera yang cintakan mati. Tapi bukan tentera yang bunuh diri, bukan. Yang bila mana mereka berperang, mereka tak takut mati. Berperang sungguh-sungguh. Maka inilah keistimewaan umat Islam. Dan ini syariat. Maka Allah menyatakan, boleh je kami jadikan kamu satu agama, satu syariat. Tetapi ada hikmahnya. Liyabluwakum fima atakum. Allah nak uji kamu. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan dunia ini tempat ujian. Manakala akhirat tempat balasan. Di sini semua orang akan diuji. Maka Allah menjadikan fitrah kehidupan kita, tak ada seorang pun yang hidup tanpa diuji. Semua kita diuji. Nak pilih wakil sekolah pun kena uji dulu. Wakil sekolah main bola, uji. Ada saringan. Mana ada orang terus pilih macam tu je. Nak pilih pemimpin pun kena uji. Daripada peringkat cawangan masuk bahagian, masuk negeri, barulah boleh bertanding. Tahun depan kena pecah pula. Diuji. Kan dunia ini memang sunatullahnya ialah ujian. Kenapa perlu ujian-ujian ini? Untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman. Kalau tidak, semua orang duk ngaku beriman. Ujian tak ada. Kalau tidak, dunia ini tidak boleh ditadbir tanpa ada ujian. Semua jadi CEO semua. Kenapa CEO? Tak perlu diuji. Ni CEO. Siapa nak duduk bawah ni? Tak ada orang nak bawah. Semua jadi doktor. Tak ada seorang pun nak jadi pesakit. Sebab apa? Tak ada ujian.
Nak jadi doktor tak ada ujian, masuk je doktor. Cuma beli stetoskop sendiri, pakai yang sendiri. Okey, masuk. Apakah benda itu berfaedah pada manusia? Tak ada. Maka ada ujian yang cemerlang, yang bersungguh, yang minat jadi doktor. Yang cemerlang, yang sungguh, yang minat jadi peniaga. Dan setiap orang kerana ada passion dia, ada semangat dia, kesabaran dia, courage dia, keberanian dia, akhirnya dia pun berjaya. Kalau sekiranya hal duniawi kita nampak, ia perlu diuji untuk berada pada tempat-tempatnya, apatah lagi hal akhirat. Semua duk ngaku sayang Nabi, tapi bila datang ujian, bersepah jatuh. Semua mendakwa cinta Allah, bila datang ujian, nampak minta dengan manusia. Maka Allah tidak mahu manusia ini hipokrit dalam kehidupan dunia. Kerana itu orang-orang yang hipokrit dan munafik akan zahir munafik mereka. Tak boleh tunggu akhirat di dunia. Supaya mereka tidak menjadi juri dalam daging kepada mana-mana kelompok dan kumpulan. Untuk dia ketahui stand mereka kat mana. Maka ini hikmah. Dan banyak hikmah yang lain. Kerana itu kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu buat baik. Berlomba buat baik. Atas sebab ujian itulah, kalau benar kamu orang yang terpilih, kamu ada sifat berlomba buat baik. Atau bukankah kita kalau peraduan ke apa, semua orang macam berlomba nak dapat tempat tersebut. Semua orang nak cepat. Kalau kita kata esok, kita akan bagi hadiah rumah percuma untuk 10,000 pertama ataupun 1,000 pertama yang datang. Agak-agak tuan-tuan penuh tak padang bola tu? Hoi, penuh pejabat. Dulu, dia baru umum nak bagi borang rumah kos rendah. Penuh tak jalan raya. Baru nak bagi borang, bukan rumah lagi. Lihat manusia berlomba untuk dapat dunia. Masakah mereka tidak mau berlomba untuk dapat akhirat yang jauh lebih hebat dan kekal? Allah suka kita meletak sesuatu dengan nilainya berdasarkan apa yang Allah letakkan. Allah tak suka tuan-tuan bila mana kita letak nilai benda yang Allah tak meletakkan nilai. Kita kalau dunia ni beratur, kalau hari ni. Ni ada kasut Nike baru nak keluar. Dia dah beratur ni 2 pagi. Ini limited edition. Harga RM1,050. Beratur peminat Nike. Beratur. Tak boleh ke beratur? Kita tak kata tak boleh. Kita nak cerita semangat dia. Beratur. Lepas tu bertumbuk pula. Report polis pula. Potong kiu pula. Cerita cuma nak kasut letak kat kaki, pijak tahi lembu. Begitu kesungguhan. Tuan-tuan, kalau kita tak nak beratur berlomba untuk buat akhirat. Kadang-kadang kita jumpa juga orang berlomba masa, saya ingat zaman dulu. Tak dulu sangatlah. Bila kita ke Mekah atau ke Madinah. Khususnya Madinah lah. Madinah ni, pukul 3 pagi, 4 pagi baru dibuka pintu masjid. Sekarang ni macam dibuka 24 jam. Dulu 3-4 pagi baru buka ni. Maka tak boleh masuk Raudhah lagi. Saya ingat zaman saya pergi Mekah dulu. Ini tunggu kat pintu. Pukul 3 pagi dia buka, dia punya lari. Bayangkan pada ujung pintu, nak pergi ke Raudhah tu jauh juga. Ada kat 200 meter barangkali. Tapi dia pecu. Ingat kalau timing tu, kalau Usain Bolt. Oh, dia lari. Yang tua-tua berlari. Tua berlari, muda berlari. Bagus tak? Satu sudut kita lihat ada jiwa perlombaan yang hebat. Tapi jiwa perlombaan itu lebih bersifat suasana. Bukan kesedaran. Ramai orang kita tuan-tuan, mereka ni ada jiwa berlomba dalam agama tetapi lebih pada suasana. Bukan kerana kesedaran. Kita nak kesedaran. Kalau tak ada orang buat pun kita berlomba. Kalau tak ada orang buat pun kita berlomba. Dia macam contoh tuan-tuan kita bawa kereta lah. Misalnya kita bawa kereta. Ada orang, bila orang cocok belakang baru dia tekan laju. Ini baru lomba. Ada orang tak cocok pun memang dia buat laju. Start kereta, dia memang tekan rapat sampai ke tempat dia nak pergi. Memang dia jenis orang berlomba macam tu. Ada orang bila orang potong ke, baru dia marah. Oh, dia marah, dia nak excess, dia potong masuk gear 7. Kejar. Itu ada jenis macam tu. Berlomba juga dia, tapi bila ada orang yang provoke. Ada orang tak, dia bukan berlomba orang provoke, dia memang macam tu. Dia dah target ni dari Johor, nak balik Terengganu 4 jam. 4 jam mesti nampak, dia berpecut je. Gambaran. Tuan-tuan dengan buat macam tu, kan tak sampai ke kubur. Gambaran macam mana jiwa orang berlomba, kalaupun dia seorang,
dia berlomba untuk mengawal. Kalaupun dia seorang, dia berlomba untuk buat taat pada Allah. Kalaupun tak ada orang bersama dia ada sifat berlomba. Sebab itu dia target bulan ni nak habis 1 juzuk. Bulan ni nak habis 30 juzuk Quran. Dia ada sifat berlomba. Bulan ni nak baca hadis 1000 hadis. Bulan ni nak khatam kitab ni. Dia ada jiwa perlombaan tadi. Maksudnya dia ada target, dia ada matlamat. Maka dalam agama tuan-tuan, kita kena ada target dan ada matlamat. Ilallahi marji'ukum. Sebab apa kita kena berlomba? Sebab kita akan kembali pada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan menghukum dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Wa imma kita berbala, wa imma kita berselisih tentang siapa yang benar, siapa yang betul, siapa yang baik, siapa yang lebih ikhlas, siapa yang darjat yang paling tinggi. Semua perselisihan itu diselesaikan akhirat kelak. Sebab itu kat dunia ni jangan dakwa-dakwi lah saya baik pada kamu, saya bagus pada kamu. Berlomba je buat baik. Allah yang akan menghukum, meletakkan kita di mana. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kerana itu wahai Muhammad, berhukumlah sesama mereka dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Wahdharhum. Hati-hati dengan mereka. An yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Kerana mereka akan cuba menguji kamu dengan sebahagian yang Allah turunkan pada kamu. Yang saya sebut tadi lah, Yahudi datang, lalu saja nak uji Nabi, wahai Muhammad, kami boleh ikut kamu. Dan kalau kami ikut kamu, Yahudi semua ikut kami dan ikut kamu. Dengan syarat, kamu menyebelahi kami. Tuan-tuan, kita tengok. Orang Islam yang tidak membaca wahyu ini, seringkali ditipu oleh orang kafir dengan syarat ini. Bahkan pemimpin-pemimpin Islam ditipu dengan syarat ini, tak apa ikut kami. Kami akan tolong kamu. Kami akan itu, kami akan ini. Akhirnya bila sampai masa tak tolong pun. Bila sampai masa mereka tak buat macam mereka kata. Sebab bagi mereka menipu pada orang Islam, menipu pada orang lain bukan satu jenayah. Orang Islam saya berpegang menipu itu dosa besar. Menipu dan khianat itu boleh bawa pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang kafir tak ada sebab mereka cuma hidup di dunia. Apa pun cara menghalalkan, dihalalkan demi mencapai matlamat. Bagi mereka al-ghayah, segala matlamat, tubarriruha kullal masail ataupun wasail, dibenarkan apa pun cara. Kita al-ghayah la tubarriru wasilah, la tubarriru wasail. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Sekalipun kita nak suruh orang tu masuk Islam, tak boleh kita nak buang hukum hakam tu. Saya boleh masuk Islam dengan syarat tak wajib pakai tudung. Tak boleh. Kalau macam tu saya tak nak masuk. Terserah. Saya boleh masuk Islam tapi dengan syarat saya nak berzina. Tak boleh. Islam mengharamkan zina. Saya tak nak masuk. Terserah. Kami boleh masuk Islam dengan syarat jangan diharamkan riba. Sistem ekonomi riba kamu sokong. Kami akan masuk Islam. Kita kata tak boleh. Ini hukum Allah bukan hukum kita. Sebab itu kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, hati-hati dengan orang kafir yang cuba memperdayakan kamu untuk urusan agama kamu. Konongnya mereka nak jadi ikut kamu, mereka nak itu, nak ini. Dengan syarat kamu gugurkan hak agama. Tuan-tuan, jangan sekali-kali begitu. Dan perkara yang sama juga kita kena hati-hati dengan tipu daya syaitan. Syaitan kata tak apalah. Kita kan buat maksiat sikit je. Buat baik kan banyak. Jangan terpedaya. Sebarang bentuk perdayaan agama, sama ada Yahudi, Kristian, setan khususnya, maka jangan kita terpedaya. Jangan. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling wahai Muhammad, tak apalah tak nak ikut. Fa'alam, ketahuilah. Annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Kesalahan dan dosa itu akan menimpa mereka. Mereka mengkhianati orang, mereka menzalimi orang, lalu nak kamu Muhammad menyokong mereka dengan syarat mereka akan ikut kamu. Jangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat jahat akan menimpa mereka musibah-musibahnya. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Ramai orang fasik. Apa yang dimaksudkan ramai orang fasik? Ramai orang tuan-tuan, hello macam-macam, tidak mau ikut hukum agama. Tidak mau ikut hukum agama. Macam-macam hello. Kononnya nanti ekonomi merosok lah. Kononnya nanti orang kafir akan menguasai kita. Kononnya nanti jadi begitu, begini.
Kebanyakan mereka fasik dengan dakwaan mereka. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Apa maksud hukum jahiliyah? Selain daripada hukum Allah namanya jahiliyah. Atau segala hukum yang berlawanan dengan hukum Allah yang sedia ada, maka jahiliyah. Contoh, kalau kita sebut zina itu sebab dia pun tukar. Zina denda RM4,000. Maka ini jahiliyah. Sebab itu umat Islam hidup pada zaman hukum jahiliyah. Kita bukan hidup pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah pun berakhir dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita hidup pada zaman hukum jahiliyah, di mana hukum-hukum jahiliyah diutamakan daripada hukum Islam. Akhirnya kita lihat jenayah tak berhenti. Ketakutan tidak berkurangan, jauh sekali untuk dihilangkan. Penyelewengan dan sebarang berbagai bentuk korupsi yang bersungguh-sungguh berjuang untuk kita menyokong mereka bagi menghapuskan korupsi, akhirnya mereka bila naik, mereka pula korupsi. Mereka hanya menggunakan dalih itu dan dalih itu untuk mereka naik, bukan untuk menghentikan maksiat. Tuan-tuan, tak ada orang boleh menghentikan kemungkaran melainkan dengan hukum Allah. Kadang-kadang kita dengar ada orang, kita nak menumbangkan kerajaan yang zalim, sekian-sekian. Bila dia naik, dia zalim sama juga. Kita nak naikkan kerajaan yang demokratik, bila naik dia pun sama, autokrasi juga. Mereka hanya menggunakan slogan untuk menang dan mendapat kepimpinan. Tapi realiti mereka tak buat lebih baik daripada orang yang mereka jatuhkan. Bukan lebih teruk dan lebih buruk. Ini kerana dasar sama. Sebab itu Allah menyuruh kita kembali kepada hukum Allah. Kalaulah tuan-tuan kita lantik yang baru dan baru, benda sama sebab acuan tu sama. Akhir naik, yang ni pula rasuah. Yang ni pula akan menangguk air keruh. Naik yang ni pula jadi orang tu orang ni. Jadi kita tak nampak. Sebenarnya yang berubah cuma nama-nama orang. Tapi perangai sama. Karakter sama. Sebab itu Allah menyebut, apakah kamu terus-menerus ingin menjadikan hukum jahiliah sebagai hukum? Sedangkan hukum Allah itu sebaik-baik hukum bagi kaum yang meyakini. Baik, kita bina keyakinan begini tuan-tuan sekalian. Kita sudah melihat penggiliran kuasa. Dan yang saya katakan, penggiliran kuasa tidak akan mengubah masyarakat sebagaimana acuan hukumnya masih lagi bukan hukum Allah. Maka giliran kuasa tetap memberikan impak yang sama. Lalu orang bawah tetap nampak, kami nampak sama. Tak ada beza. Maka ini berlaku di mana-mana negara. Contoh di Jepun, mereka jatuhkan satu Perdana Menteri sehingga penuh sebulan 4 Perdana Menteri. Tapi keadaan sama. Jepun macam tu. Jadi ikan koi macam tu lah. Bila mereka jatuhkan Margaret Thatcher di England, naik menteri tu, naik menteri. Sama, England macam tu. Tak ada beza. Di Afrika mereka bunuh pemimpin tu, bunuh pemimpin ni. Benda sama. Tetap autokrasi. Tetap orang yang menentang mereka dibunuh, di penjara, ditangkap. Lalu kita melihat satu drama yang sama. Pelakon berbeza. Dramanya semua batu belah, batu bertangkuk semua. Artinya, dia ni makan orang Melaka. Kenapa? Acuan sama. Sebab itu Allah berkata di sini, apakah mereka tidak mau hukum Allah? Kenapa mereka nak pertahankan hukum jahiliah? Siapa yang lebih baik hukumannya daripada hukum Allah bagi kaum yang meyakini? Kata ini pertanyaan Allah pada kita. Bukan pertanyaan untuk beri jawapan. Tetapi pertanyaan yang sudah dibuktikan kegagalan hukum lain. Allah bukan nak suruh jawab. Tak semua tanya tu sebab untuk dijawab. Tapi pertanyaan itu sebagai satu bentuk mengingkari perbuatan kita. Kita dah lihat, saya katakan, walau bagaimanapun orang tu memerintah, lagi mana tidak menggunakan hukum Allah, kita tak akan nampak apa bedanya. Kita nampak perkara yang sama, perkara yang serupa. Kita akan melihat tetap manusia tidak akan dibela. Tetap orang-orang tertentu terus mendapat keistimewaan yang menyalahi hukum. Ya, walaupun kadang-kadang kita tengok lebih baik. Lebih baik. Tuan-tuan, kita manusia. Kita bukan sekadar nak lebih baik, kita nak sempurna. Setakat daripada D jadi C, ni kan lebih baik pada D, betul. Kita tak kata tak betul. Kita kata C ni lebih baik pada D, naik B lebih baik. Tapi bukankah kita semua nak A belaka? A itu pada acuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Inilah dia acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan sebenarnya kamilah orang yang sentiasa tunduk kepada Allah. Dan itu tuan-tuan sekalian, kita perlu melihat kegagalan dunia dalam menguruskannya kerana mereka masih berada pada acuan jahiliah. Sehingga kita kembali pada acuan Islam, maka barulah insya-Allah kita akan melihat benda-benda yang makin baik, benda-benda yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat berikutnya, dalam surah An-Nur, dalam surah Al-Hajj dan lain-lain surah, tentang bagaimana Allah hilangkan ketakutan, Allah hilangkan kebimbangan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Sabah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.